keburukan makan luar. Sekiranya lalu orang miskin kemudian dia terdentiklah hati dia, ya Allah, aku tak boleh makan macam ni, hilang berkat makanan tu. Tak akan ada kesan baik, kekuatan untuk ibadah, tak akan wujud pada jasmani tu, tak akan, rosak rohani pula lagi nanti. Kata guru saya, kalau orang khasyaf, kalau dia makan luar, hilang khasyaf dia terus. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala beserta dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akurlah bahwasanya kita adalah hamba yang banyak keingkaran pada Allah, kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah, dan juga kita akur dengan hati yang penuh tawadhu' bahwasanya kesemuanya kita adalah hamba yang banyaknya memiliki serba kekurangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kasihnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan himpunkan kita berada di dalam tamanan syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan ketika kita melakukan amal yang sebegini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambungan pada 40 hadis tasawuf, dan telah kita masuk pada hadis yang seterusnya, yakni pada hadis yang ke-20, iaitu bab dalil terdapat ataupun wujud wali-wali, kekasih-kekasih Allah di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk yang menkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Anas radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, maka ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala telah memberikan anak kesayangannya, iaitu Anas radhiyallahu ta'ala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah menempatkan sahabat ini, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagai khadam atau khadim, pembantu khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita jugalah menjadi orang yang khidmat kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita pun termasuk orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyampaikan risalahnya atau agama yang dibawanya. Amin. Anas radhiyallahu ta'ala telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ini, selama aku telah berkhidmat kepada baginda, tak pernah sama sekali pun baginda memarahiku. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala, isteri baginda, pernah memarahiku kerana sesuatu pekerjaan yang ku tak laksanakan, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam membekapku. Bukan membackup isterinya, tetapi membackup dan beberapa lagi peristiwa di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, yang mana pekerjaan yang ku lakukan seolah-olah aku sangka baginda memarahiku, tapi baginda penuh melayaniku dengan penuh kasih sayang, memberi pengajaran. Kalau kita orang atasan, ada kuli orang bawahan, layanlah dengan penuh akhlak seperti tingkah laku ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita dan jadikan akhlak kita seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wali abdal ataupun kekasih abdal, kekasih Allah, yang digelarkan sebagai abdal ataupun tingkatan yang tertinggi bagi kekasih Allah Ta'ala dalam kalangan umatku, iaitu kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 40 orang. 20 di Syam,
dan 18 di Iraq. Setiap kali mati salah seorang daripada mereka, akan digantikan tempat mereka dengan orang lain. Apabila datang waktunya, mereka semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama mengatakan di antara negeri tempat Syam dan juga Iraq, ataupun Syam termasuk daripada Syria, dan Iraq termasuk yang wujudnya ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kekasihnya adalah iaitu di Syam dan juga di Iraq. Kalau pertanyaannya sekarang siapa? Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga kesemuanya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulama mengatakan sekiranya bagi kamu tak menemui kekasih Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah kerana ketebalannya maksiat kamu, kerana banyak dosa menyebabkan penghalang kita tak ada rezeki dengan kekasih Allah Ta'ala. Dan kita berada pada zaman yang wali Allah tu ada tapi sikit dan disembunyikan oleh Allah. Maka banyak akan selawat pada Nabi SAW supaya kita dibimbing, dipermudahkan untuk amal, dimudahkan jodoh dengan para kekasih Allah, supaya kita dibimbing oleh mereka. Moga-moga kesemuanya kita lah sebagai kekasih Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siapa kekasih Allah Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ya Muhammad. Kata Allah, beritahukan kepada umatmu bahasanya siapa yang mencintaiku Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, iaitu Nabi SAW, yuhibbukumullah, nescaya Allah mencintai kamu. Maka nak jadi kekasih Allah ikut siapa? Dah ikut Nabi SAW, maka jadilah seorang itu kekasih Allah. Moga Allah beri kekuatan untuk kita amalkan sunnah Nabi SAW, dan moga-moga kesemuanya kita adalah kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-21, bab pemurah pada memberi makanan dan selalu menghidang makanan. Moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan kesempatan pada kita untuk kita menjamu makan, memberi makan pada yang lain. Amin. Di antara amalan yang mulia, di antara termasuk daripada akhlak yang mulia adalah memberi makan kepada orang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, seorang sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan, daripada kalangan sahabat lelaki siapa tuan sayang? Maka baginda mengatakan Abu Bakar. Kemudian daripada kalangan perempuan siapa pula sahabiah? Maka baginda mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah pernah beberapa riwayat kisahnya dah saya sebut dah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat sentiasa bersalawat. Maksud malaikat sentiasa bersalawat iaitu malaikat sentiasa meminta pengampunan Allah kepada untuk salah seorang dalam kalangan kamu selagi mana makanannya dihidangkan. Maksudnya malaikat sentiasa meminta maghfirah, malaikat sentiasa meminta pengampunan Allah bagi satu orang yang menjamu makanan. Selagi makanan tu dihidangkan kepada orang, selagi mana makanan tu ada, selagi itulah malaikat meminta pengampunan Allah untuknya, sampailah pinggan tu ditarik atau jamuan makanan tu ditarik. Selagi tu ada kat situ, selagi itulah malaikat meminta pengampunan pada orang tersebut. La ya'sunallaha, malaikat golongan yang tak ada maksiat kepada Allah. Mereka adalah golongan makhluk yang dipelihara dosa oleh Allah. Kalau mereka meminta pengampunan Allah untuk kita, mustajab lah, mesti akan diampun oleh Allah. Berarti seorang yang mengharap pengampunan Allah kepada dirinya, hidangkan makanan pada orang lain, maka cepatlah pengampunan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Mengenai pembahasan iaitu menghidang makanan, perlu kita perhatikan fadilah ataupun ucapan. Di antaranya adalah ucapan daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in.
Pertama adalah kata-kata Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Siapa di Ja'far bin Muhammad? Telah saya sebut silsilahnya terlebih dulu sebelum ni, iaitu Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali. Sayyidina Ali telah lahirkan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pula daripadanya lahirlah iaitu Ali Zainul Abidin. Daripada Ali Zainul Abidin nikah lahirlah Muhammad Al-Baqir. Daripada Muhammad bin Al-Baqir nikah dapatlah Ja'far As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad radhiyallahu ta'ala berkata, apabila kamu duduk bersama-sama pada satu hidangan, maka lamakanlah duduk itu. Nanti duduk rumah saya lama-lama tak kalau ada makan. Tu jadi duduk lama tu kan. Apabila kamu duduk bersama-sama pada satu hidangan, maka lamakanlah duduk itu, kerana adalah saat itu adalah saat yang tidak diperhitungkan kepadamu daripada umurmu. Maksudnya kalau ada hidangan, duduk lama-lama. Duduk lama-lama tu amalan yang tak sia-sia. Dan amalan tu tak akan disoal oleh Allah. Kenapa kamu duduk lama? Kenapa kamu habiskan hidup kamu? Itu tak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lama kalau duduk, kerana itu adalah majlis yang bermanfaat, majlis yang didoakan oleh malaikat, disertai oleh malaikat. Duduk lama-lama. Tu insya-Allah sifat tu ada sifat malaikat nanti. Sifat malaikat tu tak ada maksiat lah, sentiasa taat kepada Allah. Yang kedua, Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, setiap perbelanjaan yang dibelanjakan oleh seseorang kepada dirinya, kepada ibu bapaknya, lalu kepada orang lain di bawahannya, tanggungannya, isteri dan anak-anak, maka akan diperhitungkan kepadanya di akhirat kelak. Kecuali perbelanjaan seseorang kepada kawan-kawannya mengenai makanan, maka Allah Subhanahu Wa Taala malu hendak tanya mengenai amalan itu. Kalau bagi duit kepada mak, bagi duit kepada isteri, bagi duit kepada anak, kepada orang bawahan, tu semua akan dihitung oleh Allah di akhirat. Tapi kalau satu orang yang memberikan makanan, dikeluarkan duit memberi makanan untuk orang lain, maka itu tak akan ditanya oleh Allah. Bahkan Allah malu kalau nak tanya itu mengenai itu. Masya Allah. Moga Allah Ta'ala sentiasa pilih kita untuk hidangkan makan pada orang, insya-Allah. Maka kalau nak hidangkan makan tu jangan jadi berat. Aduh, dia nak main pula dah. Aduh, fikir tak payah. Kena syukur. Nanti ada beberapa kisah yang akan kita kisahkan nanti. Berarti perlu fikir dah dalam seminggu tu. Sekali pun jadilah panggil orang datang makan kat rumah. Seminggu sekali. Maka susah kot seminggu sekali. Sebulan sekali okey lah. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke sebulan sekali. Bagi orang makan lah, itu penting. Yang seterusnya, yang ketiga, ulama mengatakan tidaklah termasuk amalan yang sia-sia apabila berkumpul bersama dengan teman-teman untuk makan berserta mengeratkan hubungan. Itu amalan yang bukan sia-sia. Di antara amalan untuk mengeratkan hubungan antara persaudaraan, untuk mengeratkan lagi, itu dengan menjamu makanan. Masjid surau buat makanlah untuk ramai, insya-Allah. Lagi mengeratkan hubungan kalau ada makan. Tapi makan janganlah roti kering biasa. Bagi mahal-mahal, duit masjid banyak masuk. Boleh lah. Yang seterusnya, yang keempat, Nabi SAW bersabda pada riwayat Muslim, sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Yang seterusnya adalah kisah mengenai Muhammad bin Wasi' dan sahabat-sahabatnya ke rumah Hasan Al-Basri rahimahullah. Muhammad bin Wasi', saya dah sebut dah itu. Muhammad bin Wasi' rahimahullah adalah di antara sahabat qarib ataupun sahabat dekat kepada Imam Hasan Basri. Suatu hari Muhammad bin Wasi' dan kawan dia kata, jom kita pergi rumah Imam Hasan Basri. Pergi ketuk pintu, tak jawab. Lalu buka pintu, tengok, ni tak kunci pintu, tengok ada makanan. Okey, bismillah, makan. Makan. Imam Hasan Basri balik, alhamdulillah, terima kasihlah datang makan semua, alhamdulillah. Lepas ni datang lagi macam ni, lepas ni buat lagi, alhamdulillah, terima kasih. Itu kan marah ni, masuk tanpa izin makan, tak tahu ni apa ni. Tapi Imam Hasan Basri kata, dah, alhamdulillah, terima kasih. Lepas ni datang lagi sini, kalau aku tak ada rumah buat macam ni, buat macam rumah korang je, tak apa, bismillah, masuk. Ini kita cakap dengan kawan kita gitu je.
Dan Imam Hasan Basri memang tak kunci kan rumah sebab tahu nanti kalau nak makan tu datang tak apa, masuk je, tak akan kunci kan rumah tu. Kita pun jangan kunci rumah, duit banyak sangat kat rumah. Yang seterusnya adalah mengenai perhatikan adab-adab tetamu dan tuan rumah. Saya sebut dari tu kat surau tu, mengenai adab tetamu. Kita sebagai tetamu datang rumah orang, kalau nak orang jemput, jangan bagi usul makanan. Saya nak makan chicken chop, ada chicken chop, tak payahlah, tunggu tuan rumah tanya. Ni dia masuk-masuk dia kata chicken chop ada, kena pula rumah kawan tu tak ada apa. Ataupun masuk, coconut shake ada, coconut shake, tak payahlah. Maka jangan memberi usul makanan, tak payah. Duduk diam sudah, nanti apa yang diberi itulah makan. Melo ais sudah, melo ais. Kena macam rumah saya tak peti ais, peding pula nak bagi melo ais. Kita sebagai tuan rumah pula, kita sebagai tetamu masih dalam adab tetamu. Contoh kita tamu, tuan rumah datang, dia kata nak air putih ke nak air teh-o. Kita ambil yang paling ringan, air putih cukup lah. Jangan kita kata, oh air putih teh-o, melo. Tak payahlah, ambil yang paling ringan tu. Maksudnya jangan menyusahkan dia. Kalau kita adab sebagai tuan rumah, jangan tanya nak makan tak payah, bagi je makanan. Nanti dia makan, dia tak makan, itu belakang cerita. Bagi je makan, letak kepada dia. Dan jangan tanya dekat dia lah, nak makan, tak makan, tak payah. Dan memberikan semampu boleh, yang mana kita mampu, bagi je. Jangan tak ada istilah tak bagi tu, tak payah. Roti 4 segi pun letaklah, bagi je. Dan jangan ada perasaan malu, Allah, aku letak makanan murah, tak payah. Yang seterusnya, Sa'id Al-Musayyib berkata, orang yang pertama kali menjamu tetamu, memberi makan adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil, iaitu Nabi Ibrahim AS. Pertama kali membuat amalan baik ni, yang memberi makan pada orang, iaitu Nabi Ibrahim AS. Ada satu riwayat kata, kenapa Nabi Ibrahim disebut Al-Khalil, orang yang dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disebabkan perbuatannya suka memberi makan pada orang lain. Nabi Ibrahim tu tak akan makan malam, melainkan tunggu ada orang jalan, tengok ada baru makan. Selagi tak ada, tak akan makan malam tu. Masya Allah. Kita kalau orang ketuk tu takut dah, simpan-simpan, sembunyi makan. Ataupun ketuk ni diam, buat tak tahu, tutup fan, tutup lampu, biar tak tahu jawab. Dan takut saat ada orang datang mau makan, nanti ada makan lah sikit untuk kita. Yang seterusnya adalah kisah mengenai Sa'ad bin Ubadah bin Ad-Dulaim, pemimpin bagi suku Khazraj, yang dikisahkan oleh seorang yang berlaku, seorang yang pernah mengalami pada masa zaman jahiliah. Orang yang ini pernah hidup di zaman masa jahiliah. Dia kata, bila aku pergi ke Madinah satu ketika, aku dengar siapa yang ingin makan daging atau siapa yang ingin makan, pergilah kepada rumah Dulaim. Dulaim akan memberikan makan pada kamu. Kemudian dalam berapa lama aku pergi tempat lain, aku datang balik di Madinah, kemudian aku dengar pula siapa yang ingin makan, pergilah ke rumah Ubadah. Kemudian aku keluar daripada Madinah, aku datang balik, siapa yang nak makan, pergilah kepada rumah Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Aku datang, aku dengar siapa nak makan, pergi rumah Dulaim. Aku keluar daripada Madinah, tak berapa lama, berapa tahun, setahun aku datang balik, aku dengar pula siapa nak makanan, pergilah rumah Ubadah. Aku keluar daripada Madinah, aku datang balik, siapa nak makanan, pergilah pada rumah Sa'ad. Mereka ni pemimpin suku Khazraj. Nak bagi tahu apa? Ibnu Hibban dalam kitab Radudul Uqala, Imam Ibnu Hibban mengatakan, dikatakan satu orang pemimpin adalah ketika mana dia banyak memberi makan kepada rakyatnya. Orang Arab mengukur satu orang pemimpin itu pemimpin terbaik selama banyak mana dia memberi makan pada orang. Dan pemimpin itu adalah pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang layaknya dihormati adalah sejauh mana dia memberi makan kepada orang bawahnya. Maka itu diukur di zaman orang Arab dulu. Ibnu Hibban berkata, setiap orang yang menjadi pemimpin pada masa jahiliah ataupun Islam, hingga pemimpinnya dikenal dan rakyatnya patuh kepadanya, dan orang yang dekat dan jauh menziarahinya, ternyata kesempurnaan kepemimpinnya itu hanya diukur daripada banyak dia memberi makan dan bagaimana dia memuliakan tamunya. Orang Arab macam tu diukur. Dan masyarakat Arab belum melabelkan satu orang tu dermawan sebelum dia menjamu tamu, memberi makan, dan tak digolongkan sebagai orang yang baik hati sekiranya dia tak melakukan amalan tersebut, memberi makan. Bahkan kadang orang Arab yang harus berjalan
dia kena jalan 1-2 kilometer nak mencari hanya orang yang teman makan bersama dengan dia. Dia tak akan makan seorang-seorang. Dan kita Rawdatul Uqala juga dia kisahkan kisah mengenai adik-beradik. Meriwayatkan cerita ni, dia beritahu pernah satu ketika tu aku datang di Yaman. Ketika aku sampai di Yaman, kemudian aku nampak ada satu orang pemuda. Kemudian pemuda ini tengah bersyair. Syair dia tu dia qasidah atau munajah dengan Allah berupa qasidah ataupun syair. Kemudian dia berkata kepada aku, boleh tak tolong aku? Tolonglah aku. Maka aku tanya, wahai pemuda Yaman, apakah yang boleh aku tolong kau? InsyaAllah, tolonglah datang ke rumah aku, makan bersama aku. Tolonglah aku, pergi rumah aku, tolonglah aku serve makanan, aku bagi makan, tolonglah makan. Dia kata, baiklah aku boleh ikut. Akhirnya dia sampai dalam rumah. Pemuda ni dia panggil adik perempuan dia, wahai adik perempuanku, alhamdulillah ada tamu yang aku bawa masuk dalam rumah aku. Maka adik perempuan dia kata, alhamdulillah, sebelum aku memberi makan kepada dia, tolong izinkan aku salat 2 rakaat dulu. Aku menunjukkan tanda syukur kepada Allah kerana Allah menarik ada orang yang nak makan di dalam rumah aku. Tunggu jap, aku nak salat 2 rakaat, nak menunjukkan tanda rasa syukur kepada Allah. Dia salat 2 rakaat, dia salat 2 rakaat, kemudian baru dia beri makan. Maksudnya kalau memberi makan pada orang tu syukur yang mendalam betul tu. Nanti moga Allah beri kekuatan untuk kita amal. Amin. Yang seterusnya, Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala berkata, tetaplah menjamu tetamu dengan makanan yang menurut pandangan kamu adalah makanan tersebut makanan yang murah yang saya sebutkan tadi. Kemudian adalah Sayyid bin Al-Musayyib berkata, memberi makan kepada banyak orang yang lapar lebih aku sukai daripada beribadah haji berulang-ulang kali. Orang rasa saya buat berhaji umrah berkali-kali itu baik, padahal buat sekali dah cukup. Tuntutan hanya sekali, kewajipan hanya sekali. Sekarang ada buat 2 kali, 2, 3, 4, 5 kali sebab dia banyak duit. Padahal lebih baik lagi banyak duit itu diberikan pada orang susah di sekitarnya, itu lebih afdal. Bukan dia buat haji berumrah berkali-kali. Maka ada menurut sebahagian ulama haram, tak boleh. Sebab sekiranya masih lagi di negara dia masih ada orang susah yang banyak lagi, maka duit tu tak boleh buat umrah, lebih kena berikan pada mereka. Moga Allah SWT menjadikan kita orang yang pemurah. Amin. Kemudian hadis yang ke-22, bab dalil tangan yang tinggi yakni mulia adalah tangan yang menahan diri dari meminta-minta. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, like father like son lah. Macam mana bapak, macam tu lah anak. Moga zuriat-zuriat kita pun zuriat yang saleh dan salihah. Amin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas adalah mulia, tangan di atas mulia adalah yang menahan diri dari meminta-minta, dan tangan yang di bawah adalah tangan yang minta-minta. Maka kita dah sebut dah pembahasan mengenai banyak memberi dan larangan daripada meminta-minta. Moga Allah SWT menjadikan kita ni orang yang banyak memberi, golongan orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-23, bab orang yang beribadah kepada Allah secara rahsia akan dibalas seperti itu. Daripada Anas radhiyallahu ta'anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan satu kaum yang memakai pakaian berwarna hijau dengan sayap berwarna hijau. Mereka mendarat di dinding-dinding syurga. Lantas penjaga syurga memuliakan mereka dan berkata, siapakah kamu? Adakah kamu telah menghadapi hisab hari penghitungan? Dan apakah kamu telah berdiri di hadapan Allah terlebih awal? Mereka menjawab, tidak. Kami adalah hamba yang beribadah kepada Allah secara bersembunyi-sembunyi, maka Allah suka memasukkan kami ke dalam syurga secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya apa? Maksud dia masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga terus, tak ada hisab. Bagi golongan mana? Ada beberapa di antaranya masuk syurga tanpa hisab. Orang yang menjaga solat 5 waktu pada awal tepat waktunya, masuk syurga li ghairil hisab, tanpa hisab. Orang yang syahid dalam medan peperangan ikhlas, jannah li ghairil hisab, masuki syurga tanpa hisab. Di antaranya orang yang merahsiakan amalannya, maka dia akan memasuki syurga li ghairil hisab, iaitu tanpa hisab. Atau mudah kita faham, ikhlas lah kat sini. Pentingnya setiap kali melakukan ibadah, kita kena ada amalan ibadah yang khusus kita dengan Allah je, yang mana itu tak diketahui oleh orang ramai.
Apa entah itu tafakur, di antaranya tafakur lah, renung soal akhirat. Kau tak nampak kan sembunyi. Di antara niat buat baik. Abu Yazid Al-Bustami Taifur Abdullah duduk dalam rumah dengan anaknya, tiba orang datang ketuk pintu. Assalamualaikum. Muka anak dia pergi buka pintu. Habis urusan duduk balik. Abu Yazid Al-Bustami tanya, nak, ketika engkau jalan nak buka pintu, berapa niat yang sudah kau niat? Niat buka pintu, ayah. Maka alangkah ruginya kamu. Bukankah kamu boleh niat pertama nak jawab salam berhadapan dengan dia, memberikan senyum, salam dengan dia, memudahkan urusannya, berakhlak dengan dia. Belum engkau beramal, engkau dah dapat 5 pahala. Kalau engkau tak sempat buka pintu, engkau mati, Allah dah beri dah 5 pahala pada engkau. Termasuk daripada rahsia amalan adalah mempasangkan atau meniatkan banyak jenis niat di dalam hati. Kita kena adalah amalan khusus rahsia. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak diketahui oleh orang, maka Allah masukkan kita ke dalam syurga dalam keadaan rahsia juga, iaitu dalam keadaan sembunyi juga. So hadis yang ke-24 daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Saya dah sebut dah perihal sedikit mengenai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah atau ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah, ataupun kalau terjemahan dia, wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', engkau akan jadi manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah. Jadilah orang yang qana'ah, kau akan jadi manusia yang paling bersyukur. Dan cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Dan perbaikkanlah hubungan jiran dengan orang yang berjiran denganmu, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan sedikitkanlah tertawa, kerana sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nabi SAW bersabda, yang pertama adalah wara'. Satu orang yang wara', dia akan menjadi hamba yang sebenarnya tunduk kepada Allah. Wara' adalah memelihara sesuatu makanan atau sesuatu yang dia mengguna, dia menghindarkan dirinya daripada perkara yang syubhah, apa tadi, perkara yang haram. Berarti kita kena ada istilah berhati-hati ataupun mujahadah pada setiap sesuatu makanan yang kita makan yang mana ia ada sumber syubhah. Ulama kata kadang-kadang makanan yang sumber syubhah tu biasa makanan yang mahal. Yang mahal tu ada syubhah. Yang murah tu insya-Allah tak ada syubhah tu. Yang kedua kata ulama, yang syubhah tu kebiasaannya makanan luar. Kalau makanan sendiri kita masak, ada syubhah lah. Mana ada? Bawang tu perlu ada kita syubhah. Bawang ni agak-agak orang kafir buat ke, ni ada alkohol ke, bawang tu ciptaan Allah, mana je syubhah. Maka kebiasaan kata ulama, kalau yang syubhah tu biasa makanan yang mahal-mahal, atau makanan-makanan luar, itu adalah makanan yang syubhah. Kalau betul lah kita ni satu orang yang wara', maka nescaya kita akan tinggal makan luar. Habis ustaz, saya makan kat rumah ustaz ni boleh ke kategori makan luar juga? Tak, saya otak tak nak berhubung kalau tanya macam tu. Imam Syafi'i kata tak adalah aku makan tempat yang paling banyak adalah apabila guruku memanggilku makan di tempatnya. Aku tahu ini mesti sahih, ini mesti halal wa tayyibah. Ini orang alim yang bagi makan, mesti dah orang alim tu tahu. Maka tak ada lagi yang aku tak ragu-ragu dan aku makan banyak apabila aku diundang oleh masyayikh ataupun guruku, maka aku akan makan nanti. Kerana aku tahu dia tu masak zikir, masak dalam keadaan halal. Kalau betul lah kita nak cakap soal wara', maka jangan makan luar lah. Apalagi sekarang kan, coklat tu, coklat ni kan, minuman kopi tu, minuman coklat tu, ada kata boleh, ada yang kata tak boleh, maka lebih wara' tu kita tinggal lah. Apatah lagi kalau makan luar, keburukan makan luar, sekiranya lalu orang miskin kemudian dia terdentiklah hati dia, ya Allah aku tak boleh makan macam ni, hilang berkat makanan tu. Tak akan ada kesan baik, kekuatan untuk ibadah, tak akan wujud pada jasmani tu, tak akan, rosak rohani pula lagi nanti.
Sebenarnya orang-orang kata guru saya, kalau orang khasyaf, kalau dia makan luar, hilang khasyaf dia terus. Tak ada dah, habis dah. Allah hilangkan terus dah, tak ada dah kelebihan tu. Maka makan daripada sumber yang kita tahu itu lebih baik lah. Maksudnya masak sendiri lagi senang lah daripada makanan luar. Kita tak tahu kan apa bahan dia letak, apa nanti, ragu-ragu. Maka meninggalkan benda yang ragu, syubhah, itulah nama dia wara'. Maka zaman sekarang pula, zaman kalau makan luar lagi tak bagus lah. Lebih baik kita makan sendiri, itu lebih baik. Maka kalau ulama hadis tu tak boleh makan luar. Ulama hadis kalau makan luar kemudian meriwayatkan hadis dhaif, punya jaga ilmu tu. Maka ilmu yang ada pada dada, kefahaman yang Allah bagi, Allah sayang kan bagi ilmu, jaga betul-betul. Kalau boleh segi makanan tu jangan makan luar lah. Walaupun nampak macam keren lah, Indonesia panggil keren, nampak sempoi, makanan mahal, cakap gambar. Gila. Kalau segi rohani hati, kalau betul-betul jaga tu, tak ada makannya tu. Tapi kerana kita tu banyak tengok Facebook, kawan tu post, boleh lah besok begini. Isteri pula tag kat suami, jom sini bang. Suami pun kaki makan juga, dia tag kat isteri dia, yang sini. Dia tengok, ni boleh kita pergi nanti, tak payahlah. Kita tak tahu dia. Yalah, satu segi itu satu syubhah, satu lagi kita tak tahu kan yang buat tu macam mana keadaannya. Maka tukang masak yang, kalau madrasah tu, kalau tukang masak tu kena cari tukang masak yang betul-betul lah. Budak-budak hafal Quran kot, budak-budak ahli syurga hafal Quran. Maka makanan yang tukang masak tu kena cari tukang masak yang tahajud juga. Ni kalau tukang masak pun isap rokok, kalau budak pun isap rokok, nanti jadi kena cari tukang masak yang baik. Kalau isteri kita tahu isteri jaga solat, isteri masak dengan zikir. Orang luar dia tak, dia cepat duduk habis. Maka dia tak fikir soal kasih sayang, niat untuk menyihatkan tubuh, untuk ibadah, tak ada dah. Makanan yang halal ada, makanan yang halal daripada sumber yang kita tahu, kita masak itu cara lebih baik. Bujang boleh masak sendiri? Boleh masak. Alhamdulillah, bagus lah. Ni kita order apa-apa nanti. Sikit-sikit boleh lah, sikit-sikit boleh. Kena cari isteri pun tahu masak lah. Isteri tahu masak hantaran mahal tak apa. Ya kan? Ya nak bagi makan anak, kita tak tahu sumber yang masuk tu macam mana. Kalau kena makanan syubhat tu kan 50-50. Kena jatuh kepada keharaman, tak naya tu bagi pada isteri, bagi makan pada anak tu. Apatah lagi kalau duduk tu orang-orang yang susah lalu, hilang berkat, tak baik lah kalau makan luar. Kalau rasa terliur sangat, bungkus cantik lah, jangan makan luar. Bungkus. Bagaimana bungkus bawa balik makan, itu lagi selesa pun selesa makan. Makan luar kita nak kena cover, tak boleh. Sini balul lah, apa pun tak pakai baju kan makan. Tak ada hal, tak ada masalah. Itu paling tidak. Tapi di antara makan luar dengan makan bungkus makan rumah tu lebih baik. Tapi bungkus makanan luar, bungkus makan rumah dengan masak sendiri lagi baik. Itu secara total tu syubhat tak ada. Kita masak sendiri. Sebab makanan tu dia ada kesan kepada hati tu, ada kesan kepada jasad tu, pada makan saja tu. Moga Allah bersihkanlah urusan makanan-makanan kita, pakaian kita, segala sesuatu. Amin. Saya tu suka cerita Imam Haris Al-Muhasibi tu dengan Imam Junaid tu. Junaid bagi tahu, tolonglah, datang, aku tengok engkau macam lapar. Ya betul, aku lapar. Dah tolong aku boleh tak? Tolong apa? Tolong makan. Jom aku bawa motor aku, bagi makan. Makan terus lari. Jumpa kesempatan yang lain, besokkan engkau bagi aku gembira. Aku panggil aku datang rumah, engkau seronokkan aku. Engkau keluar kurang adab, aku benci. Yalah, aku dah berhidu syubhat tu makanan tu. Allah tu gerakkan hati aku dah, makanan ni mesti ada tak kena ni. Maka aku kunyah tu tak dia nak masuk. Allah punya nak jaga orang tu, yang mana dia tu jaga diri dia terlebih awal. Jadi tak boleh nak masuk dalam mulut aku tu. Aku keluar kat jalan tu ada orang, aku ludah kat longkang. Masya-Allah. Kalau boleh kita masak pun bagus kan. Carilah, buka lah Google ke apa, carilah apa makan kan, itu lebih baik. Nak makan mushroom, buatlah sendiri mushroom. Boleh buat kan, senang kan. Apa makan pun lebih afdal, lebih baik sendirilah.
Nah, sekiranya satu orang wara' memudahkan dia betul tu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan tu pentinglah, dia ada pengaruh soal ibadah kita. Satu orang makan yang syubhah, jatuh syubhah tu pada keharaman, maka hilanglah khusyuk ketika salat. Tak ada kan? Moga Allah Ta'ala halalkan setiap makanan kita semua. Amin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah orang yang qanaah, maka jadi pula lah kita orang yang paling ataupun banyak bersyukur. Sebut banyak kali dah mengenai qanaah ni. Qanaah tu bapa syukur dia tu. Nabi Nuh alaihi salam abdan syakura, orang yang banyak bersyukur. Orang yang qanaah tu tak tahu nak kata hidup dia tenang macam mana. Kalau tenang tu dia syukur kan, merasa cukup apa yang ada. Maksudnya qanaah saya dah sebut dah. Maksud qanaah tu dia tak mengharap, dia cukup apa yang ada, dia tak mengharap. Itu qanaah. Orang tu orang syukur lah, sebab apa yang ada yang sikit alhamdulillah. Orang syukur tu dia tak mengharap untuk ditambah tu kan, tak. Maksudnya keinginan macam orang lain tu banyak, tak. Maka di antara resepi ataupun cara supaya kita tu qanaah adalah jangan melihat kehidupan orang lain. Orang lain ada macam ni, orang lain tu. Kalau hati kita kuat, memang hati kita kuat, tengok orang tak apa, tak ada apa ni, jatah bahnya rezeki dia macam tu kot, tak apalah. Tapi kalau hati tak kuat, kalau tengok tu, Allah bestnya hidup macam tu, perit hidup dia di belakang kita tak nampak, maka apa yang Allah beri, dan alhamdulillah, tak payah minta. Takut sekali lagi minta tu menjauhkan kita daripada Allah, meskipun lebih dekat dengan orang. Tak ada nilai lah kalau kehidupan dekat dengan orang jauh daripada Allah. Tak ada erti dah, tak ada nilai kehidupan. Kan Nabi SAW bersabda, jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu menjadi orang yang paling ataupun banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syukur tu hidup dia tenang. Tengok, syukur di mana dia fikir. Untuk menambah kekayaan tak ada, untuk menambah kehidupan segi kenderaan, bangunan rumah tak ada. Tidur orang syukur tu kadang tahajud tak bangun, subuh pun tak bangun. Kalau tidur orang yang tak ada qanaah, subuh pun tak, apa pun tak tidur pun tak, fikir dunia ni lagi bahaya. Sama-sama bahaya, dua-dua tak bangun subuh pun. Tapi lebih bahaya lagi bagi orang yang tak ada qanaah. Kerana dia fikir untuk membanyak toy, sedangkan tak sempat membanyak, mendahului ajal kematian. Rugilah macam tu. Padahal akal fikiran boleh digunakan untuk bertafakur. Kan Nabi SAW sabda, tafakur satu saat lebih baik daripada ibadah ratus ribuan tahun kan? Hadis yang sahih. Maka orang yang tak ada qanaah tu, akal fikiran digerakkan kepada memikir soal keduniaan, banyak dunia. Maka Imam Hasan Basri kata, malangnya anak Adam ni sentiasa memikirkan kurangnya hartanya. Kenapa lah dia tak fikir kurangnya amal dia? Orang yang fikir kurang harta, dia akan usaha untuk berbanyakkan. Orang yang fikir kurang amalan soleh, dia akan banyakkan amalan soleh. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin. Orang yang qanaah. Amin. Maka orang yang qanaah ni, orang suka, orang tak suka kat dia, qanaah tu kuat. Memang dia tak akan goyah dengan kehidupan. Orang celah kehidupan dia, orang kata kolot, orang kata ketinggalan zaman, itulah kehidupan dia. Dan cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Maksudnya di sini kata ulama ada dua, satu segi zahir, satu segi batin. Segi zahir apa maksudnya? Kita suka kat diri kita ada pakaian, macam tu juga kita suka pada orang lain ada pakaian. Kita suka kita ni ada cukup makan, macam tu juga kita suka orang lain cukup makan. Itu segi zahir. Mencintai seseorang seperti mana mencintai diri, segi batin adalah agama. Kita Allah pilih kita kebaikan, kita pun fikir orang nak juga orang lain ada kebaikan. Itu segi batin, lagi hebat batin. Maka dia memikir kebaikan pada orang lain sebagaimana kebaikan yang ada pada dirinya. Timbullah dakwah. Jomlah ke kuliah tu, jom. Jomlah ke masjid. Kerana kita fikir kebaikan pada orang lain seperti mana Allah memudahkan kebaikan untuk diri kita. Maka di antaranya adalah doa kebaikan untuk orang lain.
Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Kan kita sayang diri kita, kita doa ya Allah, ampuni saya. Barang siapa mendoa sesuatu doa kebaikan pada saudaranya tanpa pengetahuannya, maka doa itu lebih awal berikan, Allah berikan pada kita. Dan perbaikilah hubungan jiran dengan orang yang berjiran denganmu, maka engkau menjadi orang yang muslim sebenarnya. Dan sedikit tertawa, sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Ada pembahasan sikit. Dah berapa minit lah? Sampai 40 dah. Sempat. Ini tak berapa banyak lah, insyaAllah. Allah. Moga Allah SWT jadikan kita jiran yang terbaik, dan yang jiran dengan kita pun jiran yang terbaik juga, amin. Ini kalau dapat jiran serabut kalau kan, tutup pintu kuat-kuat, boom. Ui, kita pun tak tergamak buat pintu. Mungkin dia tu ahli buat pintu kot. Boom. Anak kecil ada kita kadang-kadang lah. Mana tak tahu lah, mana-mana tempat lah. Kadang sembang, duduk dalam rumah sembang. Dengar sampai kita tahu apa masalah dia tu, gaduh dengan bini ke apa. Nanti ada hadis Nabi SAW mengenai keburukan orang yang jiran yang buruk menyebabkan kita berpindah. Tu ada tak hadis tu? Kecelaan bagi orang yang kerana kita orang lain pindah. Bahaya tu, jangan macam tu. Kenapa pindah dia tu? Dia jiran dengan aku pun tak kenal. Kenapa dia pindah? Sebab engkau lah dia pindah. Bahaya. Moga-moga kita baik hubungan kita dengan jiran kita, amin. Kalau jiran macam-macam tu pening tu, masya-Allah. Nantilah saya cerita sikit lagi. Moga Allah baikkan hubungan kita dengan jiran kita. Moga kesemuanya kita dan jiran kita juga diampun oleh Allah, amin. Ini hadis-hadis yang saya bawa dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kitab ni adalah kitab himpunan hadis Imam Bukhari, termasuk hadis sahih, hadis hasan, termasuk hadis dhaif juga. Ulama kata orang beritahu, tak boleh hadis-hadis dhaif. Imam Bukhari pun ada. Imam Bukhari Sahihul Bukhari. Iya, Imam Bukhari Sahihul Bukhari, tapi Imam Bukhari karang kita asing. Kitab apa kitab ni? Al-Adab Al-Mufrad. Ini perhimpunan hadis-hadis Imam Bukhari yang campur aduk lah. Sahihnya ada, hasan pun ada, dhaif pun ada. Kalau Imam Bukhari hafizul hadis, pemimpin bagi hadis, Imam Bukhari pun masih meletakkan hadis lemah dalam kitabnya, menunjukkan Imam Bukhari pun menerima. Cuma Imam Bukhari lebih berhati-hati, lebih baik Imam Bukhari buat khusus mengenai Sahih Al-Bukhari. Tapi dengan kitab Al-Adab Mufrad tu campur aduk lah, menyebabkan nak bagi tahu kat kita Imam Bukhari pun terima, seperti mana kalimat atau perkataan Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang lemah ni kita tak boleh tolak, dan kerana hadis yang lemah sekiranya ada mengenai fadilul amal, kelebihan beramal, boleh. Kebiasaan kan hadis-hadis kelebihan amal tu banyak dhaif tu. Banyak ada hasan, hadis sahih pun ada. Kebanyakan kita temu yang lemah boleh saja, tak ada masalah. Imam Nawawi hang lebih alim daripada Imam Nawawi, dia kata sampai tak boleh kan macam tu. Sama juga karangan Maulana Zakaria Raisul Muhaddisin, dalam kitab Fadil Amal tu banyak juga hadis yang lemah, tapi lemah yang boleh dipakai. Maudhu' palsu ada tak ada? Pertama, Nabi SAW bersabda, sentiasa malaikat Jibril AS berpesan kepadaku tentang hak jiran, sehingga aku menyangka bahawasanya dia akan mewarisi, menerima pusaka. Maksudnya Jibril tu setiap datang padaku suruh aku tu memenuhi hak jiran, buat baik dengan jiran, seolah-olah dia akan terima harta warisan, harta pusaka, nak kena bagi kat dia. Sampai seolah-olah macam tu Nabi Jibril AS mendatangiku, iaitu mendatangi Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagiku ada dua jiran, maka kepada jiran yang manakah yang kedua yang perlu aku berikan hadiah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada jiran yang pintu rumahnya yang paling dekat denganmu. Kalau saya depan ni, Pak ya ada 4, ada 3 jiran saya. So nak beri mana? Yang bagi dekat dulu lah. Maka yang paling dekat tu lebih yang kita berikan kepada jiran kita, hak kita berikan jiran, buat baik. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, tidak sempurnalah iman seseorang apabila dia kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan lapar. Maksudnya sentiasa perhatikan jiran lah, sembang dengan jiran, tanya
macam mana, hidup okey ke, tanya dia hidup macam mana, keadaan senang atau susah. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, apabila engkau memasak, maka banyakkanlah kuahnya. Kemudian engkau perhatikanlah akan ahli keluarga jiranmu, kemudian berikanlah kepada mereka daripadanya dengan baik. Kalau masak tu buat lebih sikit, berikan pada jiran. Hari-hari buat macam tu, hari-hari pun boleh. Hari-hari syok lah dapat jiran macam kita ni, hari-hari bagi, tak payah masak lah. Apa lagi ada keluarga 5 orang, 6 orang, kita je asyik-asyik masak dia. Jangan minta lah aku masak hari-hari. Sehari 2-3 hari boleh lah, kerana Allah memenuhi hak jiran. Ini lebih ni. Sampai tak bagi dia tanya pula, dah tak ada ke? Ikutlah kita punya. Kalau kita duit banyak tak apa, tapi duit banyak, kalau jiran pun memang jenis banglo punya rumah, tak payahlah. Carilah jiran yang rumah dia kecil, yang kita tahu orang susah, hari-hari bagi lauk kat dia pun tak apa. Kena pula orang susah ataupun orang alim pula dia tu, wah lagi pahala besar kan. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dhar radhiyallahu anhu, berilah membuat suatu masakan, maka perbanyakkanlah kuahnya, kemudian undanglah jiranmu dan agihkanlah pada jiran-jiranmu. Undang dia makan dalam rumah kita pun boleh, tak pun kita berikan agih pun boleh juga, ikutlah selesa kita macam mana. Nabi SAW bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berhubungan dengan jiran mereka. Moga kita baik dengan hubungan dengan jiran kita, amin. Nabi SAW bersabda, di antara kebahagiaan bagi seorang Muslim adalah memiliki tempat tinggal yang luas, bukan bertingkat, yang luas. Jiran yang saleh, wah itu bahagia tu, dapat kalau ada jiran orang saleh. Benda yang bahagia dalam hidup tu kalau ada jiran yang saleh, ada kawan yang saleh, jiran yang saleh, itu bahagia betul. Ada setengah ulama kata senikmat-nikmat setelah iman dan Islam adalah nikmat buang air besar air kecil. Itu nikmat tu, kalau tak ada buang macam mana? Makan makanan 500-600 nak pergi tandai tak ada buang, tak nikmat dah. Rasa macam aduh aku makan makanan yang murah pun tak apa kan, macam tu. Ada ulama kata senikmat-nikmat setelah iman dan Islam adalah nikmat memiliki teman yang saleh ataupun jiran yang saleh. Moga jiran-jiran kita pun saleh juga, dan moga kita pun orang saleh, amin, dan memiliki kenderaan yang agak selesa. Yang ke-8, bertanyalah seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya fulana sering melaksanakan salat di tengah malam, dia puasa di sunat di siang hari, dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering menyakiti jiran dia. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada kebaikan kepadanya, finnar, dia tu di dalam neraka. Tapi ada sebaliknya, orang yang sedekah tak ada berapa banyak, solat tahajud sunat tak buat, solat biasa je, puasa pun tidak, sedekah kecil-kecil je, tapi dia sentiasa jaga lidah dia tak menyakiti jiran, maka baginda mengatakan ini ada kebaikan padanya dan dia tu ahli syurga. Dan amalan ahli syurga jaga lidah. Imam Ghazali kata, macam mana kita nak tahu ucapan kita yang kita lontarkan pada orang tu membuat dia senang ataupun tak, membuat dia tenang ataupun tak? Cuba lontaran tu terbalikkan pada kita, agak-agak marah tak kita? Marah kita, maka lebih baik diam tu lebih baik. Kerana kalau banyak cakap tu, nanti ada hadis yang saya bawa tu, kalau banyak cakap tu kadang bawa bergaduh, bawa banyak masalah, maka diam tu lebih baik. Maka dengan jiran tu tanya khabar, jangan melawak lebih-lebih lah, penting jaga lidah dengan jiran. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga sesiapa yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Itu tak akan masuk syurga. Maka ciri-ciri ahli syurga, dia jaga lidah, kebaikan hubungan dengan jiran dia. Ciri-ciri ahli neraka nampak ada tu, bunga-bunga tu. Ahli neraka tu apabila hubungan dia dengan jiran tak baik, sehingga jiran tu pindah disebabkan dia. Ni bahaya ni. Nabi SAW bersabda bahwasanya tak akan masuk syurga orang yang menyebabkan jiran tu berpindah disebabkan dia. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang menzalimi jirannya dan dia menyakitinya yang perbuatannya tersebut membuat jirannya keluar dari rumahnya kecuali dia pasti akan binasa. Kata ulama adalah binasa itu adalah dia akan menjadi maksiat, dia akan jadi teruk dalam hidupnya nanti. Tetaplah berbuat baik kepada jiran maupun dia itu kafir. Doakanlah hidayah kepada jiran-jiran kita yang kafir. Nah, pembahasan yang terakhir tadi, Nabi SAW bersabda,
janganlah banyak tertawa ataupun gelak kerana ia akan mematikan hati. Dalam Ihya Ulumuddin beberapa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Yang pertama, bahaya maksiat lidah terbahagi pada 20, di antaranya senda gurau. Maksiat lidah tu ada 20. Maka di antara yang bahaya tu adalah lidah, iaitu banyak senda gurau. Jangan melawak lah. Itu bahaya. Sama juga kalau ada TV channel yang gelak-gelak tu, jangan tengok juga. Ada lagi orang pergi studio lagi, tengok depan-depan lagi. Oi, mana boleh? Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, banyak tertawa mematikan hati. Agak-agak tu banyak tertawa ke banyak menangis tu? Banyak tertawa lah. Kena program tu berapa jam? Bubuh pilih 1 jam. 1 jam gelak. Kalau hati dia jenis akhirat, tengok tak lawak pun, jadi dia tak akan duduk situ lah. Ini kadang pakai kopiah, pakai jubah pun tengok. Oh, kacau. Janganlah. Begitu juga kita jangan, apakah boleh melawak? Boleh, nanti akan ada pembahasan dengan siapa kita boleh melawak, macam mana melawak, akan ada pembahasan. Tapi jangan jadikan hobi sebagai melawak tu, janganlah. Asyik melawak je dengan orang tu, jangan. Benda tu boleh tersinggung perasaan orang, boleh gaduh dengan orang. Adik-beradik pun macam tu juga kadang. Jangan melawak sangat, itu boleh bergaduh. Hatta adik-beradik sekali, dah keluar satu pintu perut ibu yang sama, tapi kerana lidah yang tak dijaga, senda gurau yang berlebihan, menyebabkan itu tersinggung dan rosaklah hubungan ahli keluarga nanti. Moga Allah jaga lidah kita semua, amin. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berbantah-bantah dan janganlah bergurau dengan saudaramu. Yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan atau hobi dalam bergurau. Kalau sikit tak ada masalah, boleh. Macam mana nanti ada saya sebut. Banyak tertawa itu mematikan hati dan menjatuhkan wibawa diri. Orang buat lawak tu orang takkan respect biasa. Mesti kita tengok balik tu, orang banyak buat lawak tu orang tak respect tu, kan. Dan seterusnya adalah sedikit tertawa diperbolehkan kerana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku bersenda gurau dan aku tidak mengatakan melainkan yang benar. Dan Nabi SAW bersabda melalui satu orang perempuan tua. Hadis rawahu Tirmizi, dalam Syama'il Muhammadiyah pun ada juga. Seorang tua tanya pada Nabi, saya ada dalam syurga tak? Nabi kata tak, kamu tak ada dalam syurga. Wah, tak, neraka lah macam tu, nangis tu. Ke baginda kata, mana tua-tua dia dalam syurga, mana ada tua, semua muda-muda. Berarti apa yang Nabi gurau tu Nabi cakap betul, Nabi tak melawak. Sekarang kan kita buat mengada-ngada, buat perkara yang baru, kita buat perkara yang reka supaya orang buat gelak, ini yang tak boleh. Berarti kata Imam Ghazali, sebenarnya yang boleh cakap benar untuk gurau tu hanya Nabi SAW. Nabi je mudah nak buat macam tu. Kalau kita tu mesti kena buat reka-reka sikit, baru nak buat orang gelak tu, kan. Kalau yang betul sahih tu hanya Nabi SAW. Jadi jenis senda gurau yang diperbolehkan tanpa bercakap bohong adalah bersenda gurau dengan isteri. Boleh senda gurau dengan isteri, bagus, alhamdulillah. Nabi SAW pun bersenda gurau dengan isterinya. Yang seterusnya bersenda gurau dengan anak kecil. Satu ketika Nabi SAW jelih lidah kat satu orang, kat seorang budak. Kemudian sahabat, hey Rasulullah, begitu engkau kasih sayang dengan ni, aku tak pernah cium, tak ada kasih sayang. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang tak menyayangi orang lain, maka dia tak akan disayangi. Bolehlah dengan anak kecil cak macam tu boleh, tapi dengan 40 lalu cak juga, oi ni baling pun. Budak-budak bolehlah cak melawak macam tu, bolehlah, tak ada masalah. Dengan isteri macam tu boleh, usik-usik sikit, itu boleh, tak ada masalah. Bersenda gurau dengan tetamu, tamu datang, makanlah, diet kot, saja usik-usik macam tu boleh. Tapi tengoklah, kalau dia jenis macam memang tak boleh melawak, diam sudah. Nampak dia bagi hint-hint, diet pun macam tak diet boleh, macam tu tak payah nak gurau dah. Nanti gaduh lah nanti. Dia memang belum sedia, ataupun dia mungkin banyak hutang kot. Dia banyak hutang, mungkin dia tension. Atau dia masalah apa, wallahu a'lam. Bersenda gurau dengan orang yang terasing dalam perhimpunan, dekatlah, kenapa jauh, mainlah dekat sikit, macam tu diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan satu perkataan untuk orang lain tertawa dan duduk dengan dia membuat orang lain tertawa, maka ia akan jatuh ke dalam api neraka. Moga Allah Ta'ala jaga lidah kita, amin. Maka ada orang tanya, apa hukum kalau saya buat lawak kemudian saya dapat duit dengan tu? Apa hukumnya? Wallahu a'lam. Tanya lebih arif lah. Ada live dia tak ada bagi fatwa syadid, tegah tak boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau boleh kita janganlah. Jangan ada teringin nak masuk
apa lawak tak tahu tu, jangan masuk Nanti saya tak akan vote undi saya tak akan undi. Ubat supaya terhindar daripada banyak tertawa apa? Supaya tak mau banyak gelak, apa ubat dia? Banyak tertawa, tak mau banyak gelak tu, apa ubat dia? Ingat mati yang zikrul maut. Mana ada selera nak gelak. Gelak tu kita bagi tahu Israel mai sekarang mati macam mana. Prepare dah ada dah. Relax. Orang lain tu wajah dia tu berubah nanti. Nabi SAW bersabda ketika nampak sahabat tu tergelak agak lalai, maka baginda tanya, sekiranya apa yang aku tahu wahai sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu tu tahu, maka nescaya kamu akan sedikit tertawa, banyak nangis. Tapi kamu tu tak nampak, aku nampak. Sekiranya kamu nampak apa yang aku nampak, sikit gelak, banyak nangis nanti. Matikan hati tu maksud dia. Nabi SAW kata barang siapa yang banyak gelak, matikan hati tu macam tu, kerah hati, tak boleh nangis. Duduk seorang fikir mati tak boleh, fikir mati pun rasa macam biasa, tak ada apa pun. Kenapa ni aku fikir mati tak takut pun, orang fikir mati orang kata takut. Dia fikir mati tak takut dia. Siapa ni dia fikir, hati dah mati macam tu. Kenapa? Banyak ketawa itulah menyebabkan hati jadi kerah, jadi susah nangis, fikir akhirat jadi susah. Nah, hadis yang saya sebut tadi hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Juga kata Sayyidina Bilal bin Sa'ad rahimahullah tabi'in, berapa banyak orang tertawa, tergelak, terbahak-bahak pada dalam kitab Allah, dia dikatakan sebagai ahli neraka. Boleh pula gelak pula. Jadi tahu tu catatan dalam catatan Allah tu dia ahli neraka, padanya dia gelak. Salman Farisi mengatakan, aku hairan dengan satu orang yang boleh ada masa gelak sedangkan dia tak tahu dia mati husnul khatimah atau dia mati su'ul khatimah. Moga kesemua kita husnul khatimah, amin. Yusuf bin Asbat berkata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, selama 30 tahun Imam Hasan Basri tidak tertawa. 30 tahun tak pernah tu. Masya-Allah. Tapi Imam Hasan Basri memang macam tu. Riwayat mana kitab pun sama. Maksudnya kitab sejarah maksud saya. Semua sebut macam tu. Imam Hasan Basri tu seolah-olah macam bangkit daripada kubur. Tengok reaksi tu bangkit daripada kubur. Macam seolah-olah baru tarik oleh malaikat Israel. Nangis. Akan nampak tu. Saluran nangis tu akan nampak. Pada Imam Hasan Basri tu. Tara Imam Hasan Basri yang banyak amalan. Orang yang hebat. Di generasi sahabat pun macam tu. Yang kita lagi dah kena. Atau As-Sulami atau As-Salami rahimahullah berkata 40 tahun bahwasanya Atha As-Sulami selama 40 tahun tidak tertawa. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berdosa kerana satu perbuatan maksiat, ia tertawa, nescaya ia masuk neraka dan ia menangis. Buat maksiat boleh gelak lagi. Buat maksiat boleh gelak. Buka aurat gelak. Atau buat orang lawak dia gelak lagi. Padahal buat orang lawak gelak tu kena menyesal lah. Dia boleh gelak lagi. Nah, barang siapa melakukan satu dosa tertawa, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan nangis. Masya Allah. Moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Fikirlah, banyak fikir soal akhirat. Mati tu kita mati dalam tandas ke, mati ketika termaksiat ke, mati ketika sujud kepada Allah ke. Banyaklah kena fikir mengenai itu. Nanti selera untuk gelak tu, teringin nak berfoya tu takkan ada nanti. Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan Muhammad bin Wasi' kata, kalau satu orang ahli syurga menangis, pelik tak? Ahli syurga, dia duduk syurga, menangis, pelik tak? Ahli syurga duduk syurga dah, dia menangis, pelik. Syurga tertinggi maksud saya, pelik tak? Pelik. Tapi kata Muhammad bin Wasi', satu orang duduk di dunia tergelak, tu lagi pelik. Kalau duduk dalam syurga pun menangis, itu satu benda pelik. Duduk di dunia, padahal tak tahu dia neraka ke di syurga, boleh gelak lagi. Ini lagi bapak pelik. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, bertakwalah kepada Allah dan jauhkanlah diri daripada bergurau, kerana bergurau itu boleh menyebabkan sakit hati orang lain. Ada yang mengatakan bahawa tiap-tiap sesuatu mempunyai sebab, dan sebab permusuhan terjadi itu disebabkan senda gurau dan boleh menyebabkan memutuskan hubungan persaudaraan kita dengan orang lain. Jangan melawak lah. Kalau jumpa orang nak sembang apa? Sembang akhirat.
Kalau tak rasa macam saya orang label saya orang alim pula, diam lebih baik, tak payah. Kalau cakap mengenai kelalaian jadi lalai, kalau melawak sakit hati orang, tak payah. Kalau syaitan tu nak buat orang sakit hati, dia kadang dengan isteri melawak pun terasa juga. Tengok padahal hari-hari hidup dengan kita tu, tidur sekali, mandi sekali, hidup sekali, itu pun syaitan boleh buat tipu daya, hasut. Tengok dia cakap engkau ni, dia buat kat engkau macam ni, apatah lagi marah, apatah lagi dengan orang luar, apatah lagi dengan adik, dengan kakak, tak payahlah melawak. Kalau ahli keluarga pun boleh rosak disebabkan kerana lidah bergurauan, apatah lagi orang dengan orang luar, tak payah. Yang melawak boleh, tak ada masalah, tapi kalau itu hobi, tak payah. Asyik-asyik jumpa buat lawak, ini yang perangai apa? Macam budak-budak. Itu Sayyidina Umar sebut, yang tadi perkataan asal Sayyidina Umar tu, orang yang banyak buat lawak, bersenda gurau, tertawa tu, wibawa dia kurang. Sayyidina Umar sebut macam tu. Kalau melawak dengan budak-budak, budak-budak permainkan kita nanti. Kalau melawak dengan orang yang atas dengan kita, dia terasa pula nanti. Tak payah, lebih baik diam cukup. Moga Allah SWT pelihara lidah-lidah kita. Berapa minit dah? 1 jam cun-cun. Alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT beri kekuatan untuk kita amalkan dengan kita muzakarah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.